SPM, peperiksaan apapun, saya selalu sebut pada pelajar, sebab musabab kejayaan kita. Tetapi kejayaan yang sebenar kita tak tahu, berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita doa pada Allah, ya Allah, bagilah aku ni berjaya dalam peperiksaan ni. Mak kita doa. Kita dah buat dah sebab musabab, kita baca, kita apa, tiba-tiba datang peperiksaan tidaklah seperti yang kita harapkan. Tapi kita sebagai hamba Allah, jangan kita anggap Allah tak terima doa kita. Allah terima doa kita, kerana Allah janji Dia akan terima. Ud'uli astajib lakum, doa pada aku nak terima. Tapi kita kata dulu doa minta, tengok-tengok SPM korang A. Kita minta kejayaan. Hari kejayaan belum lagi tiba. Hari keputusan periksa tiba dah. Baguslah kalau kita dapat bagus. Kita pun harap yang bagus. Tapi orang yang tak dapat bagus, setelah dia berusaha, dia berdoa, dia belum tentu tidak ada masa depan. Ada juga orang yang masa periksa biasa, tapi bila ke depan nanti dia menjadi orang yang luar biasa. Mak dia doa, ya Allah, bagilah anak aku ni berjaya dalam SPM ni, dapat straight A. Tengok-tengok tak straight A. Kalau mak dia kurang faham, mak dia rasa macam doa tak dimustajabkan. Tapi kalau mak dia, cikgu dia faham, dia tak akan kata macam tu. Dia tak akan sangka begitu pada Allah. Kerana mungkin lepas 5 tahun, 10 tahun, apa yang menjadi harapan mak dia benar-benar terjadi. Kerana untuk manusia berjaya, bukan saja keputusan SPM. Banyak lagi. Kenapa kita minta nak berjaya dalam peperiksaan? Kerana kita tahu itu salah satu dari sebab musabab membolehkan kejayaan. Tapi ia bukan keseluruhannya. Sebab tu bila cikgu ni di sekolah ni, dia tak kisah. Dia memang nak anak murid dia banyak A, tapi dia nak anak murid dia menjadi insan yang baik. Kalaulah cita-cita cikgu hanya untuk melihat anak murid yang dapat straight A dan banyak A, maka cikgu tu kejayaan dia setiap tahun hanya beberapa orang sajalah. Tapi seorang cikgu, seorang guru, seorang pelajar di sekolah, bukan itu saja yang kita belajar. Kita belajar budi, kita belajar akhlak, kita belajar adab, kita belajar kehidupan, supaya kita tahu bagaimana nak hidup. Kalau kita tengok adik-adik, anak-anak yang duk ada hari ni duduk di dalam saf yang elok dalam masjid ni, ini nampaknya simple. Tapi kalau kita tak ke sekolah, kita tak pandai nak atur ni. Sebab itu orang kata kenapa orang Malaysia bila pergi Mekah disiplin dia. Adalah yang tak disiplin tu, tapi kebanyakannya berdisiplin. Sebab ada pendidikan, pernah ke sekolah, tahu bagaimana nak beratur, tahu bagaimana nak baca peraturan, tahu bagaimana nak menggunakan barang, tahu bagaimana nak guna tandas yang betul. Pendidikan bukan soal peperiksaan saja. Pendidikan soal membentuk diri kita. Begitulah kepimpinan. Kepimpinan soal membentuk anak-anak ni. Dengar apa yang saya bagi tahu dan simpan apabila besok dewasa. Kadang-kadang anak murid saya juga pernah mengajar sekolah. Sebelum saya jadi pensyarah universiti, saya balik daripada Jordan, kemudian saya pergi kerja sekejap di sebuah sekolah. Sekolah yang saya kerja tu, dia bukan sekolah macam ni. Ini sekolah orang baik-baik. Banyak kes-kes budak bergaduh, pukul kereta guru besar, gangster, polis masuk sekolah. Tapi saya tanya cikgu-cikgu, dia kata anak murid yang nakal ni 2-3 tahun bila keluar jumpa cikgu dia di pasar malam, dia apa, mari cikgu. Kalau dia jual rojak pun dia bagi kat cikgu dia.
Kerana kadang-kadang dia nakal seketika, tapi telah terbentuk adab dan kesantunan dalam diri dia. Di situ peranan kita bersekolah